Budaya menghisap vape merupakan budaya yang sangat popular sejak kebelakangan tahun ini. Sekiranya ditanya, majoriti anak muda bahkan semua golongan yang mengenali apa itu vape. Definisi rokok elektronik ataupun vape. Vape merupakan sejenis rokok elektronik yang mula mendapat tempat di Malaysia sejak kebelakangan ini. Suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi vape yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektronik umumnya nikotin, zat kimia lain serta perasa ataupun flavor dan bersifat toksik ataupun racun. Komponen utama vape iaitu bateri, elemen pemanas dan juga tabung yang berisi cairan iaitu cartridge. Berisiko terbakar. Vape dapat membakar dengan adanya bantuan sebuah bateri yang berguna untuk pemanasan likuid terhasilnya wap. Apabila berlakunya masalah pada pemanasan, maka akan berisiko terbakar kerana arus elektrik ataupun kapasiti bateri menggelegak akan memberi ancaman kepada keselamatan pengguna. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai sejarah penghasilan rokok elektronik ataupun vape. Jadi, orang pertama yang mencipta rokok elektronik ini ialah Herbert A. Gilbert. Ianya telah mencipta rokok elektronik pada tahun 1963. Namun, disebabkan kurang mendapat perhatian dan juga sambutan daripada golongan perokok, ideanya terbenam begitu saja tanpa dikomersialkan sehingga beberapa dekad kesudahannya. Ia bagaikan melepaskan datuk di tangga, kurang macam tu. Selepas itu, Holly iaitu seorang ahli farmasi yang berasal daripada China, dia mengambil inisiatif daripada penghasilan rokok elektronik itu untuk menghasilkan rokok elektronik moden. Dengan rokok elektronik itu menggunakan ultrasonic piezoelektrik yang bertujuan untuk menghasilkan wap air ataupun asap. Jadi semenjak kejayaan Holly dalam penciptaan rokok elektronik, banyak syarikat-syarikat yang berada di negara China mula berjinak-jinak untuk menghasilkan rokok elektronik ini. Jadi disebabkan penghasilan rokok elektronik ini, banyak kedai-kedai yang berniaga secara kecil-kecilan mula menjual hasil rokok elektronik yang dihasilkan. Jadi itu adalah sedikit sebanyak mengenai sejarah penghasilan rokok elektronik. Mari kita pergi ke next slide. Kesan vape ataupun rokok elektronik. Yang pertama ialah penyakit jantung. Kesan vape bukan saja memberi kesan pada paru-paru, malah memberi kesan juga kepada sel-sel otak dan sel darah merah sehingga ke jantung yang mengakibatkan risiko terkena penyakit jantung. Yang kedua adalah paru-paru. Wap vape terhasil daripada cairan likuid yang merupakan bahan campuran zat-zat seperti zat gliserin, zat glikon, zat perasa dan zat warna yang berasal daripada bahan kimia. Yang ketiga adalah kadar nikotin tidak menentu. Kadar nikotin yang tidak menentu boleh menjejaskan kesihatan apabila sesetengah pengguna menghasilkan cairan likuid sendiri dengan meletakkan kadar nikotin yang tinggi. Nikotin merupakan zat yang berbahaya apabila mengambil terlalu berlebihan. Seterusnya, prinsip syariah dan kaedah fiqh. Prinsip syariah dari segi syarak ialah jalan ke arah sumber air atau memberi makna jalan yang lurus. Dari segi istilah pula, merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 5 prinsip syariah, iaitu yang pertama Rabbaniyah, ketuhanan, yang kedua Wasatiyah, kesederhanaan, yang ketiga Tawazun, yang bermaksud keseimbangan, yang keempat Mutlak dan Murunah, yang bermaksud tetap dan anjal,
Dan akhir sekali yang kelima, mizan, yang bermaksud kesetaraan. Antara prinsip syariah yang boleh dikaitkan dengan isu ini adalah at-tawazun, iaitu keseimbangan. Dalam kehidupan, manusia perlu menyeimbangkan antara hal dunia dan juga akhirat. Jika seseorang itu sering mewujudkan aktiviti yang negatif seperti isap rokok, judi dan sebagainya, mereka akan sering melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 7 sehingga 9 yang bermaksud, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Kaedah fiqh dari segi bahasa bermaksud asas atau asal sesuatu, landasan dan dasar. Dari segi istilah pula, prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Terdapat 5 kaedah fiqh. Yang pertama, setiap amalan berdasarkan niat. Yang kedua, perkara yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Yang ketiga, setiap kesukaran membawa kepada keringanan. Yang keempat, setiap kemudaratan perlu dihindarkan. Dan akhir sekali yang kelima, setiap adat boleh dijadikan hukum. Dari segi kaedah Islam, hukum mengambil atau menghisap rokok elektrik atau vape adalah haram. Maqasid syariah juga boleh diaplikasi bagi menangani isu ini. Ia menjadi haram kerana ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada seseorang serta boleh menyebabkan pelbagai penyakit yang kronik kepada seseorang itu. Kita perlu menjaga agama, nyawa, jiwa, akal, keturunan dan harta dari perkara-perkara yang negatif serta perkara-perkara yang boleh merosakkannya. Allah pernah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Irfan dari kelas DM2A. Nombor matrik saya F1009. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai etika Islam serta dalil Al-Quran dan hadis berkaitan vape ataupun rokok elektronik. Prinsip pasif smoker seperti pada rokok konvensional juga terpakai pada rokok elektronik dan vape, di mana orang-orang yang berada di sekeliling seperti di kedai makan, solat berjemaah dan pusat beli belah yang mendapat kesan hembusan wap atau serpihan bau wap yang keluar daripada rokok elektronik dan vape. Bahan-bahan yang terkandung pada rokok vape ataupun rokok elektronik tersebut boleh memudaratkan dan boleh memberi kesan kepada kesihatan seperti ketagihan, menggalakkan pembekuan darah, kematian mengejut, iritasi pada mata, tekak dan kulit serta mampu membunuh sel paru-paru. Seterusnya pula, dalil dan hadis iaitu surah Al-Baqarah ayat 195 artinya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, seperti yang kita mencampak diri kita ke dalam neraka. Walaupun ayat diturunkan berkenaan dengan pembelanjaan infak fisabilillah, tetapi keumuman ayat ini merangkumi segala perubatan yang membawa kepada kebinasaan. Hadis Nabi Muhammad SAW artinya, tiada kemudaratan dalam syariat Islam dan tidak boleh memudaratkan tanpa hak. Pengharaman melakukan kemudaratan secara umum sehingga nas hadis dijadikan salah satu kaedah fiqh. Seterusnya kita akan balik kepada pandangan terhadap vape. Yang pertama, kita ada dari perspektif syarak. Hukum pengharaman memakan atau meminum atau mengambil bahan-bahan yang memudaratkan disebut oleh ulama dari keempat-empat mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam kitab-kitab mereka. Mereka menyatakan bahawa bahan-bahan yang memudaratkan tubuh badan haram dimakan, diminum atau diambil sekalipun ia suci seperti racun, tanah, kaca dan seumpamanya. Tahukah anda, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan muzakarah mendapati bahawa
Bahan-bahan yang terkandung rokok elektronik dan vape tersebut boleh memudaratkan dan boleh memberi kesan kepada kesihatan seperti ketagihan, menggalakkan pembukaan darah, kematian mengejut, iritasi pada mata, tekak dan kulit serta mampu membunuh sel paru-paru. Jadi, apa yang saya boleh ungkapkan pada topik hari ini adalah kita mempelajari bahawa banyak negara yang mengharamkan vape masih lagi membenarkan penjualan rokok dalam negara mereka. Terdapat beribu-ribu fakta dan kajian tentang bahayanya rokok telah dilakukan oleh saintis dan banyak negara yang menghabiskan wang untuk pembiayaan perubatan bagi penyakit akibat daripada rokok. Namun, masih gagal untuk mengharamkan rokok melalui undang-undang. Keputusan yang tidak lengkap daripada kajian USFDA banyak mempengaruhi dunia tentang vape. USFDA gagal untuk menyatakan jumlah ejen kanser dalam vape yang sangat jauh lebih sedikit berbanding rokok biasa dalam laporannya, mengakibatkan banyak kerajaan mengambil keputusan itu sebagai dasar mereka untuk menjatuhkan pengharaman terhadap penjualan vape. Jadi, itu saja topik kami pada hari ini, iaitu membentangkan topik tentang rokok elektronik. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Tuhan dan yang buruk itu datang daripada keilhafan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.